Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pertamanya saya cuba perkenalkan diri saya, Mariani binti Makdiris dari Jabatan Pengajian Am Politeknik Kota Baru. Pada hari ini saya cuba untuk membentangkan kajian saya, iaitu kajian saya yang bertajuk konsep sabar dan ganjarannya dalam Islam. Di mana sabar adalah amalan yang dapat menahan diri dari sifat mazmumah dan rasa emosi. Islam telah mengajak umatnya agar umatnya sentiasa bersabar terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ukuran iman serta takwa seseorang dapat mempertingkatkan usaha untuk berikhtiar dan bertindak. Kesabaran dalam menghadapi segala ujian hidup melahirkan individu yang lebih tenang, teliti, ikhlas, istiqomah dan tidak mudah putus asa. Pengenalan daripada tajuk ini, sabar adalah satu ciri utama ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sabar sangat penting untuk mendidik hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi musibah dan ujian, dan sifat sabar ini mendidik individu, masyarakat dan sebagainya untuk memupuk keimanan dan juga ketakwaan di dalam diri. Di mana sifat ini haruslah dididik dan disemai dengan nilai keimanan dan kesedaran yang tinggi. Berdasarkan penulisan ini, akan memaparkan konsep sabar menurut Al-Quran, amalan-amalan doa, bentuk-bentuk sabar dan ganjarannya dalam kehidupan. Penyataan masalah yang diperolehi daripada kajian ini, yang pertamanya, kita cuba menyelesaikan permasalahan-permasalahan antaranya masalah-masalah tidak mengamalkan sifat sabar dalam diri sehingga berlakunya permasalahan dalam kehidupan. Begitu juga tidak memahami ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan arahan agar bersabar dan tidak memiliki ciri-ciri kepribadian yang utuh dan unggul dalam mengemudi kehidupan. Persoalan ini cuba dikupas satu persatu. Begitu juga isu kesulitan hidup era baru ini seperti isu rumah tangga, ekonomi, pandemik COVID-19, kematian, berlakunya banjir, kebakaran dan lain-lain musibah perlu difahami dengan menyeluruh berpandukan keimanan kepada Allah. Objektif kajian ini iaitu yang pertamanya mengenal pasti amalan doa-doa berkaitan dengan sabar. Yang kedua, mengenal pasti ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat sabar. Dan yang ketiganya, mengenal pasti bentuk-bentuk sabar. Dan yang keempat, menjelaskan impak dan ganjaran sabar dalam kehidupan. Sorotan kajian daripada Amrullah 2019 melalui karakter sabar, di mana pembentukan karakter sabar dan jujur anak-anak usia kini daripada perspektif Al-Quran melalui sirah Nabawiyah. Beliau membuat kajian mengatakan pembentukan karakter jujur dan sabar anak kini melalui kajiannya, berkajiannya melalui sirah Nabawiyah, melalui Al-Quran, melalui ulama-ulama, falsafah dan sebagainya, di mana daripada kajian itu menyatakan pembentukan karakter jujur dan sabar anak dini perspektif Al-Quran melalui sirah Nabawiyah akan terselah. Bila akan terselah? Akan terselahnya dengan wujudnya siswa yang memiliki sifat kepribadian jujur dan sabar, dan output yang kualiti akan digambarkan sebagaimana apabila adanya sifat sabar dalam diri siswa dan siswi. Begitu juga kajian Profesor Dr. Akbarizan tahun 2021 membuat kajian berkaitan dengan sabar, di mana berkaitan dengan sabar sejati itu antaranya ialah tidak berputus asa dari rahmat Allah dan bersabar atas musibah. Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, beliau mengatakan segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Maka dia bersyukur kepada Allah dan meyakini bahawa Allah akan memberi pahala terhadap musibah yang berlaku. Sebahagian ahli ibadat menyebut tentang jarinya terluka, lalu dia memuji Allah terhadap musibah yang berlaku. Ini kerana ganjaran pahala dari musibah tersebut menyebabkan dirinya lupa tentang kesakitan dan berlapang dada dan tidak berputus asa serta bersabar walaupun tidak
walaupun menghadapi sesuatu permasalahan dan musibah yang besar. Begitu juga daripada penulisan ini dijelaskan berkaitan dengan konsep sabar yang sebenar melalui usaha. Yang keduanya amalan doa-doa bagi melahirkan masyarakat dan para ilmuwan yang berkualiti serta ganjaran berkaitan dengan sifat sabar diketengahkan dalam penulisan ini. Metodologi kajian antara metodologi kajian iaitu kajian kualitatif secara analisa kandungan dan menggunakan pendekatan kajian melalui pembacaan daripada sumber-sumber Al-Quran, Al-Hadis, buku-buku, jurnal, majalah serta bahan-bahan berkaitan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tema perbahasan yang diambil sumber-sumber daripada perpustakaan. Kepentingan kajian ini yang pertamanya meningkatkan kesedaran diri, melahirkan kepribadian yang unggul, bertolak ansur dan cepat menyedari tindakan yang perlu dilakukan dalam kehidupan. Yang keseterusnya, kepentingan kajian ini dapat memandu arah kepada individu-individu, para pimpinan dan semua pembaca. Begitu juga penulisan ini memberi motivasi agar memiliki kesabaran yang tinggi, sentiasa mengamalkan amalan doa-doa berkaitan dengan sabar, menghayati dan meyakini janji-janji dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Penulisan ini mengupas berkaitan dengan pengertian sabar antara kupasan yang dititik beratkan ialah berkaitan dengan doa-doa, ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan sabar, bentuk-bentuk sabar dan ganjarannya. Di mana daripada kajian ini kami mengambil kesimpulan berkaitan dengan pengertian sabar dapat menahan diri daripada keluh kesah dan juga bersabar itu berupaya untuk memiliki sifat yang sabar, di mana sifat yang cukup hebat sehingga Allah menyebutnya di dalam Al-Quran banyak tempat. Tetapi yang paling hebat apabila Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan sabar merupakan sifat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, dan sabar juga merupakan kekuatan bagi jiwa orang mukmin. Sungguh besar sifat sabar dalam Islam sehingga dalam Al-Quran disebut perkataan sabar itu sebanyak 90 kali. Dan dari segi istilah sabar adalah menahan diri dari sifat-sifat emosi, menahan diri dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan buruk. Begitu juga pandangan Imam Al-Ghazali, sabar dapat diertikan kesanggupan mengendalikan diri ketika hawa nafsu bergejolak atau kemampuan untuk memilih melakukan perintah agama apabila datanya di antara ayat Al-Quran yang dijelaskan. Yang keseterusnya ialah ayat Al-Quran berkaitan dengan sabar dan solat. Berkaitan dengan sabar dan solat antaranya ialah dalam surah-surah. Banyak surah-surah menjelaskan berkaitan dengan sabar. Antaranya ialah surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar. Dan yang keseterusnya, saya cuba menjelaskan berkaitan dengan bentuk-bentuk sabar. Di antara bentuk-bentuk sabar, dia boleh mengerjakan. Sabar itu boleh mengerjakan, boleh menggalakkan, memotivasikan ke arah ketaatan kepada Allah. Dan yang keduanya, dengan sabar itu, bentuk-bentuk sabar itu boleh meningkatkan kekuatan. Sebab itulah dalam kajian ini dijelaskan satu persatu berkaitan dengan bentuk-bentuk sabar. Di mana bentuk sabar bila akan diaplikasikan sifat sabar itu sendiri. Antaranya kalau kita melihat kepada pandangan para ulama, sehingga meletakkan darjat-darjat kesabaran itu sendiri, orang yang memiliki kesabaran akan mendapat darjat yang tinggi, dan balasannya adalah syurga. Maka di sini kalau kita melihat kepada bentuk-bentuk sabar ini, dia boleh menjadi satu landasan kepada setiap individu dan masyarakat
untuk mengetahui tahap kesabaran sama ada sabar dalam ketaatan ataupun sabar dalam mencegah kemungkaran, sabar dalam menghadapi musibah ataupun sabar ketika sakit, musibah antara sakit, kemiskinan, bencana dan sebagainya. Impak dari ganjaran sabar itu mendapat balasan syurga. Mendapat balasan syurga dan juga ganjaran pahala tanpa batas. Dan seterusnya, kesabaran akan membawa kemenangan dan kejayaan serta kebahagiaan dan mendapat selawat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada impak dan ganjaran sabar ini menggalakkan individu dan masyarakat untuk mengamalkan sifat-sifat sabar. Di mana kalau kita melihat kepada pahala tanpa batas hasil daripada sabar, dapat melahirkan jati diri yang jitu, hebat, melahirkan keharmonian dan juga ketenteraman dari semua segi. Dan amalan-amalan doa agar sentiasa berada dalam golongan orang yang bersabar antaranya ialah yang saya cuba mengemukakan dalam kajian ini di antara doa-doa. Jadi antara doa yang saya cuba lampirkan di sini ialah berkaitan dengan doa-doa agar kita sentiasa berada dalam golongan orang-orang yang sabar. Yang pertamanya ialah Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ada juga di antara doa-doa yang diamalkan, antaranya ialah wa ufawwidu amri ilallah innallaha habasirun bil ibad. Dan banyak lagi doa-doa yang berkaitan dengan sabar. Alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Dan ini di antara beberapa contoh lah yang saya cuba letakkan di dalam PowerPoint. Dan ada juga doa-doa yang diamalkan. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Daripada kajian ini di mana doa-doa ini boleh diamalkan sebagai benteng kekuatan diri, motivasi dalam bidang kerohanian dan juga fizikal. Dan yang seterusnya, daripada saranan kajian saya ini dapat kita simpulkan di mana kesabaran dapat meringankan penderitaan dan melahirkan ketenangan jiwa serta mendapat ilham dan petunjuk untuk berusaha ke arah yang lebih baik. Bagi melahirkan individu, masyarakat dan negara yang harmoni, keprihatinan dan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala perlu diutamakan dalam kehidupan. Setiap individu dan masyarakat sentiasa mengamalkan akhlak mulia seperti pemaaf, ramah, lembut, toleransi, lapang dada, adil, menyembunyikan aib orang dan sebagainya. Situasi masyarakat yang hilang sabar akan wujudnya pertengkaran, permusuhan dan huru-hara. Seterusnya, masyarakat perlu sentiasa prihatin dan mengambil berat dan bekerjasama berkaitan dengan penderitaan dan ujian yang berlaku. Kebaikan bagi orang yang sabar mendapat rahmat dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan daripada kajian saya ini yang bertajuk sabar boleh dikupas dan disimpulkan secara keseluruhannya, iaitu sifat sabar merupakan amalan yang penting bagi mempertingkatkan iman. Amalan doa menjadi panduan dalam kehidupan agar dapat membentuk kehidupan dengan penuh kesabaran. Begitu juga ganjaran bagi orang yang bersabar akan perolehi kenikmatan dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga penulisan ini diberkati dan kita semua berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Dan di antara rujukan yang saya dapati di sini dan itu sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini, dan saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Terima kasih.